الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi kuliah maghrib kita, pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan sambung bab yang ke-9, iaitu tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada yang terdengar saya sebut mushaf tapi di dalam tulisan ditulis mashaf, maka sebetulnya ada 3 cara sebutan. Boleh sebut mushaf, boleh sebut mashaf, dan boleh juga disebut mishaf, sebagaimana yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak terus sambung kepada muka surat yang ke-178, di mana perenggan yang ketiga. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang penyalinan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bagi yang mungkin baru datang, kita sedang bicarakan tentang fasa-fasa penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Biasanya disebutkan di dalam kitab-kitab secara ringkas Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Tetapi kalau diperincikan, kita akan katakan bahawa fasa yang pertama adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
iaitu fasa penulisan Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi belum lagi dibukukan ke dalam sebuah mushaf. Belum dibukukan lagi. Hanya ditulis di lembaran-lembaran, ditulis di tulang-tulang, di pelepah tamar, di atas kulit dan sebagainya. Setelah kewafatan Rasulullah SAW berlaku fasa yang kedua, iaitu fasa penulisan ataupun pengumpulan Al-Quran. Al-Quran dikumpul setelah berlakunya satu peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Yamamah, yang melibatkan 70 orang hufaz syahid di medan perang. Kemudian fasa yang ketiga, setelah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, berlaku pula satu insiden kira-kira tahun yang ke-25 Hijrah, pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan watak yang kita sebutkan pada minggu yang lalu namanya Huzaifah Al-Yaman, yang merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terlibat dalam peperangan dalam satu battalion yang besar ketika mana umat Islam berperang di Armenia dan Azerbaijan. Ketika itulah terkumpulnya pasukan-pasukan daripada pelbagai negara, daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Syam, daripada Madinah, daripada Makkah. Maka bila mana mereka berkumpul dalam satu battalion yang besar, mereka saling membaca Al-Quran, cuma berlaku pertikaian. Kenapa bacaan kamu lain daripada bacaan kami? Jadi bermula daripada detik itu, Huzaifah Al-Yaman khawatir akan berlaku perbalahan sesama umat Islam hanya gara-gara bacaan Al-Quran. Maka Huzaifah Al-Yaman telah mengadukan perkara itu kepada Sayyidina Uthman bin Affan yang merupakan khalifah ketika itu. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan memutuskan untuk menyalin semula Al-Quran. Kemudian dihantar pula mushaf-mushaf itu ke negara-negara Islam yang besar. Okey, negara ataupun negeri lah ketika itu. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita terhenti dekat part mana? Kita berhenti di ketika membicarakan tentang keistimewaan penulisan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, hinggalah dikenali sehingga hari ini sebagai Rasmul Uthmani, Rasam Uthmani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi saya minta maaf kerana tak dapat sediakan LCD itu, sebab student saya masih pinjam LCD saya, dia gunakan. Jadi saya tak dapat nak berikan gambaran secara menyeluruh. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan secara ringkas sahaja. Dia ada sebenarnya dia ada 5 asas penulisan Rasmul Quran. Jadi nak menulis ni dia memerlukan effort, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dia perlukan kepada bukan sekadar salin-salin saja, tetapi dia memerlukan kepada pemikiran tentang qiraat dan sebagainya. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang kita sebutkan pada minggu lalu, yang saya sebutkan satu saja, iaitu al-hazfu, pembuangan. Ada huruf yang bukan dibuanglah, tetapi tidak ditulis. Tidak ditulis. Contoh yang saya berikan pada minggu lalu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah kalimah Maliki Yaumiddin. Pada ayat Maliki Yaumiddin ada 2 qiraat. Ya. Kita ada Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Ma dengan alif 2 harakat, dibaca oleh 2 orang imam qiraat, iaitu Imam Asim. Kita baca Al-Quran mengikut riwayat Hafs daripada Imam Asim. Jadi Imam Asim membaca dengan alif, Maliki Yaumiddin. Dan seorang lagi namanya Al-Imamul Kisai Al-Kufi. Baik, 2 orang. Manakala lagi 5 orang qiraat,
lagi 5 orang imam qiraat, iaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir dan Imam Hamzah tidak membaca alif. Mereka baca Maliki Yaumiddin. Baik. Sekarang kita cuba fikir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita cuba fikir sikitlah ya. Sikit saja. Iaitu ada 2 qiraat. Ada 2 qiraat. Tapi kita nak gunakan satu tulisan saja. Ya. Ada 2 cara bacaan, tapi kita nak gunakan satu tulisan saja. Jadi bagaimana caranya? Jadi apa yang disepakati pada waktu itu adalah Maliki Yaumiddin dieja dengan 3 huruf saja. Mim, lam dan kaf. Walaupun kita baca ma 2 harakat, Maliki, patutnya kalau nak eja yang sebenar mim alif lam kaf, Maliki. Okay. Tetapi oleh kerana keistimewaan Rasam Osmani, satu tulisan boleh dibaca untuk 2 qiraat. Ya, supaya tidak banyak sangat perbezaan. Kenapa ni tulisan macam ni tulisan macam ni? Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesetengah kalimah yang dibaca dengan pelbagai qiraat, ya. Sebagaimana contoh kita dah katakan untuk sirat saja ada 3 sebutan, dengan sad, dengan sin, dengan ismam sad zai, huruf zai. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah perbezaan 3 qiraat, maksudnya ditulis ihdinas siratal mustaqim. Satu mushaf tulis sad, kemudian huruf sin, ihdinas siratal mustaqim, tulis sin pula. Kemudian yang ketiga ihdinas siratal mustaqim, ditulis zai pula. Tak nak macam tu. Ya, dia tidak mahu macam tu. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, satu tulisan boleh pelbagai qiraat. Jadi pada kalimah Maliki, apa yang dilakukan adalah buang alif. Alif walaupun dibaca Maliki, alif tak payah tulis. Tapi dalam erti kata yang mudah, alif dibuang. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana pada zaman itu, pada waktu itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah perlu ingat, titik belum ada lagi, baris belum ada lagi, hamzah kedudukannya belum ada lagi. Jadi daripada kalimah sahaja, bagaimana nak membacanya, perlu talaqi dan musyafah, perlu berguru. Tak tahu bagaimana sebutannya, tetapi diajarkan. Ini dibaca bagi qiraat ini Maliki Yaumiddin. Ini untuk qiraat ini walaupun tulisan sama Maliki Yaumiddin. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tanya kenapa tak letak alif? Kenapa tidak letak alif? Kalau letak alif, bagaimana orang yang membaca pendek nak membacanya dengan tak ada alif? Takkan dekat alif tu kita nak letak pangkah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh mudahlah, ya. Jadi bagi orang yang membaca Maliki Yaumiddin, terus baca dengan tulisan itu. Manakala orang yang membaca Maliki, diletakkan alif kecil, diletakkan simbol, panjangkan bacaan. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada satu lagi. Selepas hazaf ada pula kaedah yang kedua, dinamakan az-ziyadah, tambah pula. Tadi dah buang, sekarang ni tambah pula. Contoh yang paling mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perasan tak dalam Al-Quran ada huruf tu ada, tapi kita tak baca. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita baca ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita tengok pada ejaan ula, ada alif, selepas alif huruf apa? Huruf waw. Ada waw kan? Waw tu kita tak baca pun. Kita tak baca ulaika ala, tak baca ula, tak baca u tak baca 2 harakat. Dibaca
ulaika. Dan apa fungsi waw itu? Fungsi waw itu ketika zaman itu adalah untuk menunjukkan bahawa alif itu ataupun hamzah itu berbaris depan. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ni kena bayang sikit lah, tolong imagine sikit je. Patutnya kalau saya tunjuk lagi mudah. Apa dia? Contohnya kalimah kita nak eja tak apa, kita nak eja ulaika. Sekarang bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ulaika yang ada dalam Al-Quran dieja alif yang ada hamzah. Okey. Kemudian huruf waw, lam, ada rumah dan kaf. Ingat ada alif, waw, lam, rumah, kaf. Okey, macam tu. Dalam masa yang sama kita kata, kalau kita baca pendek, tak payah letak waw. Kita pun buang waw. Tinggal alif, lam, rumah, kaf. Okey. Bayangkan tidak ada baris, tidak ada titik. Kalimah ejaan yang macam tu, kalau orang tak tahu ulaika, dia akan baca apa? Dia boleh baca ilaika pun kalau dieja alif, lam, rumah, kaf. Kita tak sebut dia sebab dia tak ada titik. Ya, ingat masa Quran waktu itu tidak ada baris, tidak ada titik. Tidak ada hamzah. Tak ada kedudukan hamzah tu, belum ada lagi. Jadi kalau kita tak letakkan waw tu, akan timbul kekeliruan. Ini kalimah ulaika ataupun ilaika. Sedangkan walaupun kalau kita gunakan ejaan yang sama, makna jauh berbeza. Ulaika mereka, ilaika kepada kamu. Jauh beza sekali kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi ada kaedah namanya ziyadah, tambah waw. Buat penambahan, letakkan waw supaya orang boleh beza antara kalimah ulaika dengan ilaika. Nanti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala boleh balik tengok mushaf, cari dua kalimah tu. Apa yang nak buat adalah pada ulaika buangkan waw dia. Sebab kita kata kan tak baca, tak payahlah tulis, buangkan. Lepas dah buangkan tu, buang pula baris, buang pula titik dan buang hamzah. Kemudian letak sebelah-sebelah ulaika dengan ilaika. Dia sama saja. Jadi tujuan letak waw itu adalah untuk bagi tahu hamzah itu baris depan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu contohlah ya. Guna ada ibdal, penggantian. Ibdal ni dia ganti. Nanti kita akan belajarlah. Guna al-mausul wal maqtu', ada kalimah contohnya fima, nanti cari dalam Al-Quran kalau jumpa fima, ada yang fi fa ya sebelah, ma mim alif sebelah. Dan ada juga fima yang fa, ya, mim, alif dalam satu kalimah. Itu namanya mausul dan maqtu'. Maqtu' tu terputus dua. Sama juga dengan amma. Ada an, ma. Ada pula amma bercantum. Itu dia mausul dan maqtu'. Itu di antara kelebihan lah. Nanti kita akan ceritakan insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada penulisan bagi kalimah yang mempunyai dua cara bacaan atau lebih, dengan cara ejaan dan penulisan yang sama. Saya terus bagikan contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nanti bila balik nanti, kalau tengok dalam Quran, senang saja. Dia dalam muka surat yang ketiga daripada Al-Quran, kan? Tengok saja surah Al-Baqarah. Tengok saja surah Al-Baqarah. Kemudian buka ayat yang ke-9. Ingatlah ayat yang ke-9 ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita belajar sikit saja. Surah Al-Baqarah ayat ke-9. Apa yang pelik dalam ayat itu? Yang peliknya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi bukanlah pelik sangat ya. Selalu kena bayangkan kalau nak cerita tentang hebatnya penulisan resam Uthmani ni, kena bayangkan zaman tu. Bayangkan apa? Tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada hamzah. Tu kena bayangkanlah. Baik. Bila kita baca contohnya ayat ke-9 surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma
yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tengok nanti, ingat je kalimah apa? Kalimah pertama, yukhadi'una. Okey, saya baca. Dengar betul-betul. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'un. Cuba tengok ejaan yukhadi'un dan yakhda'un sama ke tak? Cuba balik nanti tengok kalimah yukhadi'un dan yakhda'un, ejaan sama tak? Kita akan dapati ejaannya sama. Sedangkan satu dibaca yukhadi'un, tak ada titik, tidak ada baris. Macam kita tahu itu yukhadi'un? Kita bila baca yukha tak ada alif dalam penulisan masa Resam Usmani. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita baca yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una. Tapi ada satu lagi qiraat. Dia baca macam mana? Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi mereka tak baca yakhda'un, mereka baca yukhadi'un, tapi share satu cara tulisan. Itu istimewanya Resam Usmani, satu tulisan boleh pelbagai qiraat. Jadi itu keistimewaan dia lah. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahawa pada zaman itu ada kedudukan Hamzah di atas, Hamzah di bawah. Walau bagaimanapun pendapat yang lebih kuat, Hamzah waktu itu belum lagi diletakkan di dalam mushaf. Baik, nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada LCD tu minggu depan, insya-Allah saya akan cuba pancarkan dan supaya boleh nampak lah dan sebab kalau yang mudah kalau semua ada mushaf, kita boleh terus tunjuklah muka surat berapa, ayat berapa dan sebagainya. Tapi oleh kerana kita pun tak prepare nak tunjuk mushaf, jadi insya-Allah saya akan tunjukkan sendirilah. Kalau ada LCD itu insya-Allah minggu depan dah ada. Ya, okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah ceritakan sampai hari ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, keistimewaan itu tak berubah. Ya, sampai hari ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ejaan bagaimana ia dieja pada zaman itu sampailah hari ini ejaan yang sama, tidak berubah. Ya, dia tak boleh contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni contoh saja. Mungkin sebab ada orang kadang-kadang ada idea macam mana nak bagi mudah baca Al-Quran. Contohlah kan, contoh macam surah yang saya baca dalam solat maghrib tadi, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, bila nak eja wadduha, dieja waw, alif, lam, dad, ha, kemudian ada namanya alif maqsurah. Alif tapi berbentuk ya, kan? Jadi orang yang mula-mula ngaji ni, kita orang tak tahulah. Kalau orang yang tahu tak, kalau yang betul-betul baru ngaji, baru lepas Iqra contohnya, dia akan baca wadduha ya. Dia baca ya. Kata bukan ya, wadduha ni ya. Dia akan tanya kita. Janganlah anggap yang dewasa, mungkin yang kanak-kanak ke, dia akan baca walaili idza sajaya. Dia sajaya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau tengok dalam Iqra ada satu part tu saja, dia kata cara sebutan dia macam saja, sin jim alif. Cara dia ajar kita. Kita pun kata lah, kalau dah bacanya alif, kenapa tak letak alif saja? Kita pun kata letak je lah alif. Tak boleh berubah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia tak akan berubah. Dan tak boleh berubah, tak boleh diubahkan. Ya. Jadi ada beberapa sebab. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada sudut penulisan kita nampak alif maksurah, alif yang berbentuk ya. Daripada situ kita boleh, bukan semua tempat, tapi orang yang belajar qiraat
dia akan tahu di situ akan ada bacaan yang lain. Sebagaimana kita tahu kan, dalam kalimah wadduha ada 3 qiraat. Wadduha alif fathah bari atas, wadduha imalah, wadduha taqlil, ya. Begitulah juga dengan wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang belajar qiraat dah tahu dah agak dekat sini mesti ada qiraat. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang insya-Allah nanti kita tunjukkanlah ya. Cuma kita nak sambung sikit. Apa yang kita nak sambung adalah pada waktu itu, pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ketika mana dia meminta Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ini watak utama, ketua pasukan penulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sekali lagi ketua pasukan penulis penyalin Al-Quran. Jadi yang biasa disebutkan adalah berapa banyak salinan, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ulama berbeza pendapat tentang bilangan mushaf yang dihantar ke negara-negara Islam. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena ingat nak faham cerita ni, ketika mana sebelum peristiwa ini berlaku, sahabat-sahabat yang dihantar ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, mereka mengajar berdasarkan qiraat yang Rasulullah ajar kepada mereka, tapi mereka tidak membawa dengan mushafnya sekali. Ikut saya baca macam ni, ikut saya baca macam ni, ikut saja. Bila mereka bertembung di Armenia dan Azerbaijan tu, jadi masing-masing nak claim tapi tak ada bukti. Macam mana kita nak tahu siapa yang betul? Tapi selepas peristiwa ini tak ada masalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau ada perbezaan bacaan, kamu baca mushaf yang mana? Mushaf Syam. Settle. Kamu daripada mana? Kufah. Mesti kamu baca qiraat daripada mushaf yang dihantar ke Kufah. Betul. Jadi tak ada masalah, tak timbul lagi pelik bacaan kamu, tak. Dah tahu kamu daripada mana. Daripada mana kamu belajar Al-Quran? Daripada Syam. Memang begitu cara bacaannya. Daripada Kufah, memang begitu cara bacaan. Daripada mana? Daripada Basrah. Memang begitu bacaannya. Kerana mushaf ada di Basrah, mushaf ada di Kufah, mushaf ada di Mekah, di Madinah dan di Syam. Nanti kita ceritakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama berbeza pendapat tentang bilangan mushaf. Imam Abu Amru Ad-Dani berkata, kebanyakan para ulama menyatakan bahawa Sayyidina Uthman menyalin 4 naskah, ada 4. Lalu dihantar setiap satunya ke Basrah, Kufah dan Syam, dan satu lagi disimpan di sisinya, di sisi Sayyidina Uthman di Madinah. Manakala Abu Hatim As-Sijistani pula berkata, Sayyidina Uthman telah menyalin 7 naskah mushaf, lalu setiap satunya dihantar ke Mekah, ke Syam, ke Yaman, ke Basrah, ke Bahrain, ke Kufah, dan satu lagi disimpan di Madinah. Jadi inilah kata Al-Imam An-Nawawi. Supaya kita clear, Imam An-Nawawi memang tak nak cerita panjang-panjang. Apa kata-katanya? Inilah ringkasan. Dia cerita ringkas, yang kita cerita ni panjanglah sikit ya. Sebab alang-alang kita nak tahu ceritanya, kita ceritakan. Kata Al-Imam An-Nawawi, inilah ringkasan peristiwa terawal berkenaan pengumpulan mushaf, dan banyak lagi hadis di dalam kitab sahih yang menjelaskannya. Dia pun cerita, dia pun bagi tahu ada banyak lagi hadis-hadis yang menceritakannya, cuma dia tidak masukkan di dalam kitab ini. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama menyebutkan bahawa ada 7 ya, 7. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada juga pendapat yang mengatakan ada 6 sahaja. Baik. Jadi kita ingat di Madinah ada 2. Di Madinah ada 2. Ada nama mushaf itu Al-Madani Al-Am. Al-Madani Al-Am adalah untuk rujukan orang ramai. Rujukan orang ramai. Tapi ada satu lagi salinan nama dia Al-Madani Al-Khas. Khas itu yang disimpan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dia ibarat satu khazanah yang sangat berharga ya, dia simpan.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di Madinah bukan sekadar ada mushafnya, tetapi ada qari'nya sekali. Kita panggil qari', ya, qari, ada pembacanya. Jadi pembaca yang mengajar Al-Quran di Madinah Zaid bin Thabit. Dialah ketua pasukan penulis Al-Quran dan dialah yang mengajar Al-Quran berdasarkan kepada qiraat daripada mushaf itu, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila diutuskan satu mushaf ke Mekah, ya, bila dihantar satu, ingat di Madinah ada dua, Al-Madanil Am, Al-Madanil Khas. Kemudian ada di Mekah, ada di Kufah, ada di Basrah, dan ada di Syam, ya, jumlahnya 6, ya. Kalau kira macam ni, tadi jari saya macam ni kan, saya kira macam ni pula. Ada Madanil Am, Madanil Khas, ada Mekah, ada Kufah, ada Basrah, ada Syam, ya. Kufah dan Basrah dua negeri yang berbeza tapi dalam negara yang sama, iaitu Iraq. Syam negara yang luas yang hari ini kita katakan Syria, Jordan, itu Syam, ya, tanah yang luas waktu tu. Hari ini negara tu dah terbelah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadi kalau di Madinah diajar oleh Zaid bin Thabit sendiri. Manakala apabila dihantarkan ke Mekah, diutuskan seorang sahabat namanya Abdullah bin Sa'ib. Kemudian dihantar ke Syam. Ni bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hantar mushaf, ya, bersama dengan qari, ibarat duta yang mengajar Al-Quran di Syam, ya, di Syria, di Jordan, di Palestin, negara-negara belah-belah sana tu. Dihantar Al-Mughirah bin Abi Shihab. Manakala ke Kufah, ni Kufah ni yang mahal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kufah ni mahal. Kenapa? Yang kita gunakan tu Kufah, ya. Dihantar seorang sahabat, seorang tabi'in namanya Abdullah bin Habib As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu sahabat, ya. Kemudian Basrah Amru bin Qais. Kenapa yang Kufah tu luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana kalau mengikut sanad bacaan kita, ya, daripada riwayat Hafs kepada Imam Asim kepada Abu Abdurrahman As-Sulami kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad qiraat, ya, sambungan-sambungan qiraat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengajar kepada Abi Abdurrahman As-Sulami, kepada Sayyidina Uthman bin ada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan mengajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami mengajar kepada Asim, kalau tidak lupalah saya salah satu sanadnya. Kemudian Imam Asim mengajar kepada Hafs, ya, Imam Hafs, riwayat Hafs. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu yang hari ini bacaan kita dikenali sebagai riwayat Hafs daripada Imam Asim Al-Kufi. Kufi itu merujuk kepada Kufah, negeri Kufah di Iraq. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu ringkasannya lah, ya. Setelah melaksanakan yang demikian, dah hantar, ya, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah memerintahkan agar bila dah selesai isu mushaf dan qari'nya, pengajarnya, maka Sayyidina Uthman bin Affan telah memerintahkan agar semua lembaran-lembaran yang dulu-dulu ada orang tulis dekat atas kulit, ada tulis dekat pelepah kurma dan sebagainya, supaya ia dibakar dan dilupuskan, supaya apa yang dah dihantar tu dah standardized, ya, supaya tak ada pula nanti ada orang tulis yang lain-lain pula.
Ini berbagi memastikan tidak berlaku lagi sebarang pertikaian yang melibatkan bacaan Al-Quran. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun tak berlaku, seseorang tu dia ada simpan lembaran, ya, tapi tulisan dia berbeza dengan mushaf-mushaf yang lain, nanti dia boleh claim sebenarnya bacaan Al-Quran ni macam ni kerana ini ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Quran tu telah standardkan penulisan dia walaupun ada perbezaan yang sedikit di antara satu mushaf dengan mushaf yang lain, ya. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, usaha yang dilaksanakan oleh Sayyidina Uthman dan para sahabat yang lain dalam proses penyalinan semula Al-Quran telah membawa kepada beberapa faedah, ya. Apa faedahnya? Yang pertama, berjaya menyelesaikan isu perbezaan qiraat dalam kalangan tabi'in. Tak ada isu lagi, mudah saja. Kalau dengar bacaan yang lain, kita contohnya daripada Kufah, dengar bacaan lain, tanya, kamu dari mana? Saya dari Basrah. Mudah saja, itu qiraat kamu, ya. Kamu daripada mana? Saya daripada Madinah. Patut berbeza. Kamu baca qiraat daripada mushaf Madinah, kami baca qiraat daripada mushaf Kufah. Tapi kena faham tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukanlah ketara sangat sampai berbeza makna Al-Quran tu, tidak, ya. Dia ada sedikit-sedikit perbezaan saja. Kemudian berjaya menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku, berjaya menghasilkan mushaf yang mempunyai cara penulisan yang seragam. Itu dinamakan Rasam Uthmani, dan berjaya mengumpulkan kepelbagaian qiraat dengan cara penulisan yang sama. Ada juga sikit-sikit berbeza, dan berjaya menyelaraskan susunan ayat-ayat dan surah-surah dalam setiap mushaf sampailah ke hari ini, yang bermula dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Itu berjaya disusun dengan baik, ya. Walaupun dah pun ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah macam tu, ya. Fasa penulisan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan fasa penyalinan semula Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada halangan, insya-Allah saya cuba bawa LCD pada minggu yang akan datang. Saya pancarkan sikit supaya kita boleh nampaklah gambaran sedikit, dan kalau tak dapat juga kita akan sambung sajalah daripada apa yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sekurang-kurangnya kita dapat menghargai sebenarnya mushaf yang ada pada kita, masya-Allah, kan. Mudah sekali kita nak dapat, tapi sejarah nak menghimpunkannya bukan satu perkara yang mudah. Tapi apa yang berlaku di sebalik peristiwa-peristiwa itu merupakan hikmah yang sangat besar. Hingga hari ini kita dapat baca Al-Quran dengan mudah, alhamdulillah. Jadi sebab itu kita kena hargai Al-Quran, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Mudah untuk kita dapatkannya, maka kita kena berusaha untuk membacanya, insya-Allah, dan mempelajarinya. Jadi terima kasih pada semua yang hadir, terima kasih pada semua yang menonton. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.